Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada saudara azizan, orang yang bertanggungjawab membawa saya ke Taman Seroja ini, kepada perempuan, kepada tuan-tuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pagi tadi saya bagi kuliah subuh di Masjid Ar-Rahman, Taman Dahlia. Dengarnya sebelah sini aja, tapi daripada sebelah sini nak pergi sebelah sini tadi dekat-dekat juga, dalam 15-17 minit. Dan sekarang ni sebagaimana yang disebut oleh saudara azizan, ini pertama kali saya dapat datang kemari. Alhamdulillah. Mungkin cuti lah agaknya, teman-teman bercuti, ada yang bawa anak pergi makan angin, pergi pantai-pantai, pergi gunung-gunung, pergi tasik-tasik, ada yang bawa anak pergi makan-makan. Itulah rasanya kehadiran di pagi ini, kehadiran yang ialah tidak menggambarkan yang biasanya mereka hadir dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Tadi semasa kuliah subuh tadi, saya kuliah maghrib, semalam kuliah maghrib di Surau Jumaat. Surau Jumaat, Taman apa? Surau Jumaat. Kawan-kawan saya sudah hari-hari kan, terlalu banyak masjid dan surau. Kita pun tak dapat ikutilah surau mana, masjid mana. Surau Muhammad, Tampuih Utama, Taman Tampuih Utama. Okey. Saudara, pagi tadi saya bercerita mengenai hati yang mati. Bukan pokok jambu mati, bukan pokok mangga mati, bukan kucing mati, bukan kambing mati, bukan adik-beradik mati, bukan guru mati, tapi hati yang mati. Sekarang ni di sini saya tadi ingat nak bagi tajuk azab anak derhaka. Tapi bila saya tengok kehadiran ni tak berapa ramai kan jadi takut anak-anak pun dah tak ada. Tengok-tengok gaya-gaya perempuan ni, anak dah masing-masing. Jadi nak cerita anak derhaka ni, anak tak duduk dengan kita. Tapi kederhakaan itu tak kisah, dia duduk dengan kita pun dia derhaka, tak duduk dengan kita pun dia derhaka kan. Derhaka itu dalam banyak-banyak form, banyak-banyak bentuk menjadikan seseorang itu derhaka. Dan derhaka pula ada 2-3. Derhaka kepada Allah satu, derhaka kepada Rasul satu, derhaka kepada mak, derhaka kepada ayah, derhaka kepada guru. Jadi macam level, the various levels of kederhakaan itu. Pagi ini dalam 40 minit begitulah, kami sebenarnya terus nak pulang ke Kuala Lumpur, singgah di Kuala Langat, di Banting, untuk saya menyampaikan kuliah maghrib di Masjid Labuhan Dagang. Lepas kuliah maghrib, dalam 1 jam 10 minit, 15 minit balik ke Kuala Lumpur. Pagi-pagi besok saya ada kuliah subuh di Bandar Husin On, kuliah subuh. Jadi tuan-tuan jadi tak dapatlah kita berlama-lamaan dekat sini ni sebab program kita ketat sangat kan, daripada satu program ke satu program. Okey, kita nak cerita pagi ini mati dalam Islam. Ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa meningkatkan ketakwaan kamu kepada Allah.
Jangan kamu mati. Dia kata, jangan kamu mati. Perempuan, jangan mati selain kamu dimatikan sebagai muslim. Jangan kamu dimatikan selain kamu dimatikan sebagai muslim. Jadi maknanya, jangan kamu mati. Wahai teman-teman Taman Seroja, jangan kamu mati melainkan kamu dimatikan sebagai muslim. Tuan, kena bagi tahu anak kita ni. Bila perempuan bagi tahu anak kita, jangan kamu mati, Din, kau jangan mati kecuali kau dimatikan sebagai muslim. Berusahalah menjadi muslim yang baik. Ada bagi tahu dia. Bila perempuan bagi tahu dia? Ni sebagai ketua keluarga ni, bila tuan-tuan bagi tahu anak, jangan kamu mati, man, kamu jangan mati kecuali mati sebagai muslim. Kalau kita tak jalankan tugas ini, tuan-tuan, apa hal kita sebagai ketua keluarga? Ketua keluarga maknanya ketua agama. Dalam keluarga, tuan-tuan, ketua keluarga artinya ketua agama. Mufti rumah itu ialah ayah, qadi rumah itu ialah ayah, penceramah rumah itu ialah ayah, pengkuliah rumah itu ialah ayah, pakar rujuk rumah itu ialah ayah, orang yang tahu agama rumah itu ialah ayah, orang yang pandai baca Quran di rumah itu ialah ayah, orang yang berulang-alik ke masjid untuk meningkatkan keimanan kepada dirinya dan keluarganya ialah ayah. Banyak tugas ayah ni, dan tugas itu menjurus supaya semua manusia di bawah pimpinannya mati dalam Islam. Tuan-tuan dia, ada 4 jenis mati. 4 jenis mati. Ada orang yang mati, tuan-tuan, tuan-tuan dengar dia punya kategori yang pertama. Kategori yang pertama, lahir bukan Islam, besar bukan Islam, dewasa bukan Islam, tua bukan Islam, dan mati bukan Islam. Itu bukan kita lah. Mungkin itu Acong, mungkin Linggem, mungkin Ramasami, kan? Lahir bukan Islam. Zaman Nabi siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal, kan? Okay. Yang kedua, kategori yang kedua, lahir bukan Islam, besar bukan Islam, tua bukan tua menjadi Islam, dan mati sebagai Islam. Ini banyak ni, atas usaha daripada Persatuan Cina-Cina Muslim Malaysia, asal usaha daripada badan-badan dakwah, asal usaha daripada berbagai-bagai pihak. Cina-Cina, tuan-tuan ya, dapat diislamkan. India dapat diislamkan. Dr. Zakir Naik, saya tak tahu entah berapa ribu, secara jelas, secara tak jelas, secara terang, secara tak terang, sudah memeluk Islam. Daripada mereka lahir bukan Islam, besar bukan Islam, dewasa bukan Islam, sebagainya, tua menjadi Islam atas usaha kita yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu model yang kedua. Model yang ketiga, lahir Islam, besar Islam, dewasa Islam, tua tidak menjadi Islam, dan mati tidak dalam Islam. Siapa tu? Kita lah kau. Lahir Islam, tuan lahir Islam, perempuan lahir Islam, besar Islam, dewasa Islam, tua entah macam mana tua, terseleweng, dan akhirnya mati tak dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati waktu sakratul maut, ikut peta iblis, peta syaitan. Besok kita sakratul maut. Sakratul maut maknanya dalam 10 minit lagi nak mati, lagi 5 minit nak mati. Syaitan kacau kita. Ada syaitan tu yang rupanya macam mak kita, dia bawa air. Aku ni mak kau, San aku ni mak kau. Engkau duduk dalam rahim aku 9 bulan 10 hari. Waktu aku lahirkan kau, nyawa aku berada di hujung-hujung rambut aku, punya sakitnya melahirkan kau. Aku bawa air ni sayang, kau haus kan, minum air ni. Tapi kau minum air ni syaratnya kau ikut agama aku, kau ikut agama mak, kau ikut agama mak. Jangan ikut agama Nabi Muhammad, ikut agama mak. Saudara yang tak pergi masjid, yang jarang semayang, yang tak pernah buka Quran,
yang tak pernah jumpa ustaz, yang tak pernah berkawan dengan orang alim, yang makan, yang minum arak, yang berjudi, yang main perempuan. Tak mungkin mereka boleh mati dalam Islam. Ada tak orang tu di Taman Seroja ni? Ada. Ramai ke tidak? Ramai. Ambil yang tak datang masjid. Ramai yang datang masjid ke ramai yang tak datang masjid? Pasti majority 90% tak datang masjid. 90% tak datang masjid. Yang datang masjid ni perempuan 1%. 1% dia datang masjid. 1%. Tadi Azizan kata jumlah penduduk kat sini dalam 800 ke 1000 orang. Berapa orang datang kat sini subuh tadi? Subuh tadi berapa orang? Mana imam ni? Imam mana? Mana imam? Mana? Berapa daripada 1000 orang berapa persen? 1%. Itu cuti. Tuan-tuan, para penonton yang hormati sekalian, saya sedang memberi kuliah duha ini di Surau Taman Seroja, Surau Al-Amin, Taman Seroja, Johor Bahru, Tampoi, Johor Bahru. Alhamdulillah. Hari ini 26 hari bulan 1 tahun 2020. Alhamdulillah, saya sedang berada dengan sahabat-sahabat, orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah Surau Al-Amin di Taman Seroja ini, insyaAllah. Okey, balik tadi. Tadi dah berapa kategori manusia? Ingatlah. Satu tadi yang lahir bukan Islam, besar bukan Islam, dewasa bukan Islam, tua bukan Islam, mati. Mati apa tadi? Bukan Islam. Bukan kita. Islam, remaja bukan Islam, dewasa bukan Islam, tua menjadi Islam, dan mati menjadi Islam. Sebahagiannya dalam hidupnya dah diberitahu, engkau mati, tempat kau syurga. Siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Ini semua yang tua-tua, yang mati dalam hidupnya dia beritahu, engkau mati, syurga dah tunggu engkau. Ada 10 sahabat yang nama mereka terukir dalam hidupnya, sudah diberitahu mati mereka, tempat mereka di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 10 sahabat. Termasuklah antara yang akhir namanya Abdul Rahman ibn Auf. Tadi yang ketiga, ini yang kita takut, yang ketiga ni. Lahir Islam, besar Islam, remaja Islam, muda Islam, tua entah macam mana terpesong dia, dan mati tidak dalam Islam, mati tidak mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hujung hayat dia mati apa? Dia minum, dia berzina, dia berjudi, dia dangdut, umur 69, dia pergi kelab malam, dia berkawan dengan orang jahil, dia berkawan dengan kaki judi, dia berkawan dengan orang yang suka pergi kepada tempat-tempat yang sui itu. Dia tak datang masjid, dia tak datang surau Al-Iman, dia tak datang. Bukan saja dia tak datang, dia tak pandang pun. Azan daripada, saya yakin surau ini pagi tadi ada azan, tak dengar pun. Rumah dia dekat je ke apartmen tu, tak dengar dia. Allah tutup telinga dia. Tadi dalam kuliah subuh, tajuk saya tadi ialah hati yang mati. Hati yang mati. Saya tak mau repeat lah, kat sini saya tak nak repeat. Yang keempat, tuan-tuan, yang ini kita hendak ni, apa dia? Lahir Islam, besar Islam, remaja Islam, muda Islam, tua Islam, dan mati Islam. Ini yang kita hendak. Macam mana tuan-tuan nak menentukan yang tuan-tuan perempuan masuk dalam kategori ini? Macam mana nak tentukan? Kalau majlis ilmu tak datang, Quran tak baca, umur dah 63 tahun tak boleh baca Quran, macam mana nak mati dalam Islam? Ya. Umur dah 68 tahun, doa iftitah pun tak hafal lagi. Kalau boleh baca doa iftitah pun
dia punya lenggok tu tak betul. Allahu Akbar kabira walhamdulillah tak betul. Kasira tak betul. Kathira walhamdulillah tak betul. Walhamdulillah. Wasubha tak betul. Wa asila tak betul. Wa asila. Wajah tu tak betul. Wajahtu. Wajhiya. Lillazi tak betul. Lillazi. Fataras tak betul. Fataras. Imam ada kat sini kan Fataras samawati wal ard. Hanifa. Hanifa tak betul. Hanifa. Wa ma ana minal musyrikin. Musyrikin tak betul. Musyrikin tak betul. Musyrikin. Inna tak boleh. Inna salati tak boleh. Inna salati tak betul. Inna salati wa nusuki wa mah cuba wa mah tak betul, tak maaf lah tuan-tuan. Wa mahyaya wa mamati lillahi Rab tak betul. Rab tak betul. Rabbil alamin. Bukan hamzah, bukan alif, ain. Lillahi rabbil, macam mana? Lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Alamin tak boleh. Macam itulah tuan-tuan. Macam mana nak mati dalam Islam? Itu satu. Tapi yang saya nak menyebutkan tuan-tuan, dah kita kata kita nak masuk kategori yang keempat. Saya haraplah tuan-tuan dan saya masuk kategori yang keempat. Apa dia kategori yang keempat? Lahir Islam, besar Islam, remaja Islam, dewasa Islam, tua Islam, mati sebagai seorang Islam. Itulah yang kita berdoa. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Lagi apa? Lagi apa? Wala takhtim. Tahtim tak betul. Takhtim alaina bisu'il khatimah bisu'il khatimah bisu'il khatimah khatimah. Now, kita semua nak masuk dalam kategori 4. Nombor 4, kategori nombor 4. Saya nak nombor 4, tuan-tuan nombor 4. Kita doa kepada Allah, ya Allah, pilihan aku ialah pilihan nombor 4 dan masukkan aku dalam pilihan nombor 4. Dan saya nak sebut, sebagai orang berkeluarga, saya tak boleh seorang-seorang masuk, seorang-seorang mati dalam Islam. Tak boleh. Saya kena bawa siapa mati dalam Islam? Isteri saya, anak saya, abang saya, adik saya, pakcik saya, makcik saya, dan orang yang paling agung dalam kehidupan kita, mak saya dan bapa saya. Tak boleh seorang-seorang masuk syurga, tak boleh. Jadi tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok tanggungjawab nak mati sebagai Muslim. Sekarang ni saya nak pergi kepada apa nak dibuat untuk mati dalam Islam. Apa nak dibuat untuk mati dalam, maknanya apa tindakan yang kita mesti ambil untuk mati dalam Islam. Tuan-tuan tak payah tak. Nanti perempuan siapa ada FB, ada Facebook, pergi kepada Hasan Muhammad Ali, HASAN, 1S. Atau yang eloknya sekarang ni live, kita ada kuliah, audio kuliah, kita ada Al-Amin,
Kita ada Al-Amin, Live Al-Amin, L-I-V-E, Live huruf besar Al-Amin. Dan kita ada insya-Allah Hasan Muhammad Ali, H-A-S-A-N 1S. Tuan-tuan tengok terus. Tengok terus. Tak payah cantik-cantik, dia tuan tengok saja. Video ni sekarang ni balik aja terus. Pasal dia live streaming. Pergi suruh anak kita pergi. Dia share terus. Nampak, tengok terus. Kalau boleh ambil, tuan-tuan bagi tahu kawan-kawan, sebarkan kawan-kawan, sebarkan, share, sebar. Okey. Sekarang pun boleh tengok. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan ada handphone, tak payahlah. Kalau tuan-tuan ikut dia saya ni, sekarang boleh tengok live dalam handphone. Live sekarang ni. Okey. Now, tadi kita nak mati dalam pilihan yang keberapa tadi? Pilihan yang keempat. Apa pilihan yang keempat? Mati dalam Islam. Apa nak buat? Tindakan dia apa? Boleh tak mati dalam Islam duduk-duduk aja isap-isap rokok? Yang pertama tuan-tuan, untuk mati dalam Islam, kita kena fahami, hayati, dan kita kena lakukan dalam kehidupan kita satu baris perkataan yang mesti tuan-tuan buat sekarang ini. Apa perkataannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik nanti bagi tahu anak-anak, kalau kita tak guna kuliah ni tuan-tuan, boleh tak bagi tahu anak kita? Man, din, ita, nan. Tadi Dr. Hasan penceramah daripada Kuala Lumpur datang. Mak nak bagi tahu ayah, mak dengan mama, mama dengan mak, mama dengan ayah datang tadi. Pertama, semuanya mesti mati dalam Islam. Semua anak mama ni, ata, ita mati dalam Islam, man mati dalam Islam, din mati dalam Islam, kari mati dalam Islam, kori mati dalam Islam. Kalau tak pernah cakap, hari ni kena cakap. Kalau tak nak bagi tahu, hari ni beritahu. Takut perempuan mati tak pernah bagi tahu anak-anak. Allah. Kan? Kita bagi tahu anak-anak, macam-macam kita bagi tahu anak. Minggu depan jangan lupa, minggu depan kita nak pergi Mersing. Kita bagi tahu dia. Ini besok nak kahwin, kakak kau nak kahwin, engkau Kamal, engkau jadi ketua penanggah. Dah bercakap dah dengan anak. Dah bagi tahu dah. Jadi ketua penanggah, ada arahan dah. Kan? Apa lagi arahan? Ni, mak tak nak susah, mak kemas bilik kau pergi kerja Singapura, kau tinggalkan begitu saja. Bantal kau jatuh, selimut kau tak nak lipat, mak lipat. Mulai besok mak tak nak buat kerja-kerja tu lagi. Itu arahan kepada anak. Dah bagi tahu dia, kan? Tapi arahan kepada anak-anak untuk mati dalam Islam, tak pernah keluar daripada mulut mak, tak pernah keluar daripada mulut ayah. Itu yang pertama. Boleh kan? Nah, jangan takut dengan anak ni, tuan-tuan, jangan takut. Kebanyakan sekarang ni takut dengan anak. Pasal apa takut dengan anak? Saya ada 8 orang anak. Puan ada berapa anak, Puan? Puan ada berapa? 3 je. Puan? Itulah. Kalah Puan, saya 8. Puan berapa anak? 3 juga. Allah. Sihat-sihat 3 je anak. Okey. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang pertama, kita kena bagi tahu anak kita supaya memahami, menghayati, menghidupkan, menyebarkan dan mati dalam kalimat namanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur tak betul. Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Boleh? Itu yang pertama. Untuk mati dalam Islam. Nombor 2. Nombor 2, tuan-tuan, mesti mulai daripada hari ini, tuan-tuan, ada 4 jenis kasih. Tanam pokok yang ada 4 cabang kasih. Hari ini juga nak tanam pokok tu.
Yang pertama, kasih Allah. Yang kedua, agak-agak apa ni? Lepas Allah apa? Muslimin. Muhammad. Kasih pada Allah. Nombor dua, kasih pada Rasul. Yang ketiga, kasih kepada ibu dan ayah. Yang keempat, kasih kepada jihad. Jihad. Okey, kasih kepada Allah. Ayat Qurannya berbunyi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hendaklah kau kasih Allah. Mulai daripada hari ini, tuan-puan, rumah kita tampal kasih Allah, kasih Rasul, kasih ibu dan ayah, kasih jihad. Tuh. Paksa anak kita, Din Manita, engkau tulis dalam kau punya smartphone, pakai note, tahu note yang ikon note tu, tulis kasih aku. 1, kasih Allah. 2, kasih Rasul. 3, kasih ibu dan ayah. 4, kasih apa? 4, berjihad. Jihad. Tuan-tuan datang kemari, minta orang lain datang, call orang. Itu sebagai daripada jihad kecil. Tuan-tuan datang kemari, tahu saya daripada Kuala Lumpur datang, nak meraihkan dia, bagi tahu Azizan, hari ni kuih-kuih saya akan tambah 1 kuih. Saya akan buat kuih kasui, insya-Allah untuk 50 orang. Kuih kasui yang terbaik punya kuih kasui. Itu sebagian daripada jihad kecil. Buat tak? Asyik beli kat kedai aja. Susah ke buat kuih kasui, tuan? Paling mudah kan kuih kasui ni kan? Tahu dalam lengan, betul? Lepas tu bakar sekejap. Bakar ke apa? Goreng ke bakar? Kukus. Allah Azizan, tak betul pula saya ni dah. Kukus. Lepas kukus, tabur kelapa atas dia. Potong jangan masa panas. Kalau potong masa panas, dia mengikut pisau tu. Potong masa sejuk. Pisau tu pun tahu air sikit dulu, baru potong. Itu saya pandai. Itu pun tak boleh salahkan saya. Okey. Jadi itu sebagainya. Atau yang besarnya, yang besar kat sana tu besok nak buat, kata Azizan lah, mana tanah lapang tadi sana? Sini tanah lapang. Besok bulan Ramadan, sekarang bulan Ramadan bulan 4, hujung bulan 4, nak dibuat sebagai tempat orang-orang berjual-jualan. Macam kita buat tempat jualan. Mungkin ada boleh 5 atau 6. Kata seorang bulan Ramadan kita ambil dalam RM300. Kalau 6 dah RM1,800. Jadi nak buat tu, Azizan, saya bagi dengan suami RM150. Inilah untuk Ramadan. Itu jihad. Tapi nak bagi RM1 pun jihad juga, tapi padan ke RM1. Suami kita pencen 2,600. Isteri dia pencen 1,800. Semua sekali 4,400. Bagi RM1. Tak boleh lah. Jihad ni berpada-pada. Jihad ni banyak. Jihad akal, jihad fikiran, jihad tangan, jihad kaki, jihad berjuang di lapangan jihad. Betul-betul. Jihad mempertahankan agama. Okey. Tadi saya kata ada 4 perkara yang kita nak masukkan dalam kepala seluruh ahli keluarga terdekat kita. Ulang balik. Sayang Allah. Yang kedua, sayang Rasul. Yang ketiga, sayang ibu dan ayah. Yang keempat, sayang jihad. Dalam Quran 3 tadi yang saya baca ayat tu, Allah, Rasul, jihad. Tapi saya masukkan, selitkan kerana kepentingan ibu dan ayah. Saya masukkan. Dalam Quran tak ada tu. Ayat itu, ayat yang saya baca ni tak ada. Tapi dalam Quran banyak.
suruh kita berjihad, menjaga mak bapak kita sebagai daripada gelanggang jihad. Bahkan kita tak boleh berperang. Rasulullah kan, sahabat-sahabat yang ikut berperang, Rasulullah tanya, mak kau ada ke tak ada lagi? Ada. Engkau jihadlah menjaga mak engkau dikecualikan dia berjihad di lapangan jihad. Itu dia. Okey. Nombor 3. Nombor 3 kan, cara-cara nak mati. Apa yang nak dibuat untuk mati dalam apa? Mati dalam apa tajuk kita ni? Mati dalam Islam. Tadi ilmu. Kedua, sayang Allah, sayang Rasul, sayang mak dan ayah, sayang jihad. Yang ketiga tuan, untuk mati dalam Islam, ni yang paling mudah sekali, kita kena pergi daripada college untuk mati dalam Islam. Mana college dia? Mana college dia tuan? College dia kat mana? University of Nottingham ke? College dia, ambil lah. Saya belajar di luar negara tuan, saya belajar di Amerika kan. PhD di Amerika, Masters di Amerika. Di mana college saya? Saya belajar master saya University of Pittsburgh, Pennsylvania. Itu ke nak mati dalam Islam? PhD saya University of Wisconsin, Amerika Syarikat. Itu ke nak mati dalam Islam? Tak ada. Nak mati dalam Islam, nama universitinya ialah Surau Taman Seroja. Nama suraunya Surau Al-Amin. Inilah college-nya, inilah universitinya, inilah sertifikatnya, inilah diplomanya, inilah degree-nya. Serius. Tak datang surau, susahlah nak mati dalam Islam. Susah. Sebab zaman Nabi tuan-tuan ya, hanya yang munafik saja yang tak datang surau, yang tak datang masjid. Hanya yang munafik saja yang tak datang masjid. Yang lain dengan didahului oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam sakit teruk, sakit tenat dah, nak wafat dah. Tapi Nabi masih minta kepada sahabat-sahabatnya, kau papah aku, dia kata, kau papah aku. Papah nak pergi mana? Pergi masjid. Nak buat apa di masjid? Nak solat. Suami kita tentang berdendang-dendang dekat rumah. Tadi tak sembahyang subuh, suami kita minta maaf. Anak kita tak sembahyang subuh pagi tadi. Bangun-bangun tidur pukul 7.30. Nonton, gosok-gosok mata, gosok gigi, pergi cari nasi lemak. Macam mana nak mati dalam Islam? Bagi tahu saya macam mana nak mati dalam Islam. Inilah yang berlaku. Yakin saya tuan-tuan Tadi masjid, saya tak mau bagi tahu nama masjid lah, tak cantik. Masjid tadi, berapa orang? Ada yang kecil-kecil, ada kecil-kecil. Di bawah daripada 12 tahun, kecil 6 tahun, 3 tahun. Itu pasal ikut mak dia, tinggal kat rumah, dia nangis. Tapi yang mana 18 tahun? Mana 20 tahun? Hampir tak ada, kosong. Inilah yang berlaku. Anak kita mana datang masjid? Tadi saya tanya dengan Azizan, ada tak anak remaja? Azizan kata anak kecil tak masuk Azizan. Saya nak remaja. Remaja maknanya 15 tahun sampailah 25 tahun. Mana dia? Tak ada. Yang belakang tu kecil sangat tu, tak ada, bukan 15 tahun. Itu baru setahun setengah. Mana anak kita? Cuti ni, cuti. Okey. Itu yang keberapa tu? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat saudara itu masjid ni mesti datang masjid. Perempuan pun tuan-tuan, kalau suami tak bagi ilmu, kalau suami tak didik, kalau suami tak beli buku, kalau suami tak mengajar, kalau suami tak bawa ustaz datang ke rumah untuk mengajar, tuan-tuan minta kelulusan daripada suami. Kalau dia tak datang pun minta satu block approval. Perempuan datanglah. Yang eloknya datang dengan anak laki-laki, biar ada dia punya, kata orang, bersama-sama mahram kita. Tapi dapat kebenaran suami. Yang cantiknya suami bawa kemari, suami sebelah sini, isteri sebelah sini, isteri sebelah sini, suami sebelah sana. Itu yang cantiknya. Bila suami kita dengan isteri datang berdua-dua duduk majlis ilmu, ya,
Lepas tu balik suruh makan sebelah sana, suruh makan sebelah sini dekat surau. Balik sama-sama bertemu dalam kereta. Dalam kereta bincang lagi. Tadi ustaz tu kata ada 4 perkara tadi. Kau ingat tak 4 perkara tu? Sayang tu sayang. Kau ingat tak sayang tu? Sayang yang mana bang? Sayang 4 tu, sayang tu yang menyebabkan kita boleh mati sebagai Muslim. Naik dah suara suami dia. Naik dah suara suami dia dah. Sayang mana? Kan sayang. Abang nak mulakan. Sayang Allah. Lepas tu apa? Sayang Rasul bang. Lepas tu, nombor 3. Sayang ibu dan ayah. Nombor 4 bang, nombor 4. Sayang jihad kan bang? Sayang jihad. Abang sayang jahat. Tu macam itulah. Maknanya dalam kereta sebelum sampai rumah pun dekat dekat sini. Kita kuis isteri kita, kita kuis suami kita. Sampai je rumah tuan-tuan, dah tanggal tudung, dah apa semua, dah salin baju semua, pergi dekat dapur, duduk-duduk, bawa air kosong kat sini, panggil anak kita. Din Manita, mari semua. Mari sayang, mari. Ayah duduk sebelah sini. Ayah bercakap sikit. Kita nak berjumpa ni tak lama, 15 minit aja. Mama nak cerita apa mama dapat daripada kuliah Tuha tadi. Bila perempuan buat? Tak ada, pastinya tak ada. Bila suami kita buat? Pastinya tak ada. Kita dengar khutbah Azizan tiap minggu, dengar khutbah. Suami kita dengar khutbah tiap minggu. Dia balik sampai rumah pukul 2:30. Dia makan lewat hari itu. Ada dia cerita tentang khutbah. Tajuk khutbah hari ini ialah mengenai zakat. Ada dia cerita. Kau ada simpan, kau tak pakai gelang tu, ada 5 pasang gelang. Aku tak pernah tengok kau pakai, kau simpan aja. Keluar zakat ni tau. Barulah ilmu tu berfungsi. Ilmu itu ada peranan. Dan dengan ilmu itu membukakan pintu supaya kita mati sebagai Muslim. Tak keluar zakat, susah nak mati sebagai Muslim. Itu dia punya apa? Okey. Nombor 5 perempuan ni, apa yang kita nak buat? Nombor 5 insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, nak mati sebagai Muslim ni, lingkungan kita biarlah juga yang nak mati sebagai Muslim. Siapa lingkungan kita? Sahabat-sahabat. Siapa lagi? Kawan-kawan di tempat kerja. Siapa lagi? Kawan-kawan yang biasa pergi memancing dengan kita. Ada suami kita kaki mancing kan? Kalau kaki mancing ni tak jenis sembahyang, kaki mancing ni kaki tidur, kaki mancing ni tak pernah sebut nama Allah, kaki mancing ni tak pernah sebut nama Rasul, kaki mancing ni tak nampak minat langsung kepada agama, mulai daripada hari ini kita jauhkan dulu diri kita daripada mereka. Ubah kita punya barisan sahabat-sahabat. Serius tuan-tuan dalam hadis disebut, kita kalau berkawan dengan tukang besi, baju kita lama-kelama akan terbakar oleh kerana percikan api besi. Kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, apa jadi? Baju kita lama-kelamaan diresapi dengan minyak wangi. Maka tersebarlah baru harum dalam hidup kita. Harum itu mati dalam Islam. Itulah dia. Itu. Jadi tengok kawan kita. Bagi tahu suami kita, bang, saya tahu kawan abang. Abang selalu kawan dengan 3 orang ni. Abang kawan dengan Mansur, abang kawan dengan Iman, abang kawan dengan Mohtar. Bang, saya tahu bang, kawan-kawan abang tu tahulah, saya tengok kadang-kadangnya. Kadang-kadang saya jumpa dekat Tesco, saya jumpa dekat Maidin. Bukan seluar pendek bang. Kawan abang tu seluar pendek. Umur dah 63 tahun, cantik ke bang nampak kepala lutut tu? Macam mana? Takkan itu kawan suami kita. Kita kena advise suami kita, bang, bimbang nanti abang pun seluar pendek kok, abang pakai seluar cerut aja besok. Itu dia. Tak nak.
Advice, dia nak ikut satu hal, tak mau ikut satu hal. Tapi jihad kita advice. Dia marah tak apa. Alah kau sebut itu Al-Quran, biarlah. Bang, saya bukan sibuk. Saya bagi tahu. Saya tadi dengar ceramah. Salah satu daripadanya memberitahu ini dalam suasana saya tahu abang akan marah saya. Itu jihad saya, bang. Bang tahu itu? Jangan lawan pula. Itulah bang, tak boleh cakap sikit. Jangan. Jangan lawan dia. Tunduk sebagai isteri yang beriman. Urut. Kalau nak marah urut. Urut saja bang, urut dada bang. Kita punya kapak bang. Itu dia. Jadi kawan. Penting kawan ni. Berkawan. Dia kata dalam hadis, kalau kamu berkeluar berdua orang, jadikanlah seorang itu imam dan carilah satu makmum. Kalau keluar 2 orang, kalau keluar 3 orang, lantiklah seorang menjadi imam dan 2 menjadi makmum. Apa artinya? Dalam keadaan apa pun jangan tinggal Allah, dan keadaan apa pun jangan tinggal solat. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Puan yang keberapa sekarang? Puan? Yang ke-6. Yang ke-6, untuk mati dalam Islam, salah satu daripada tiangnya ialah solat. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Dalam keadaan apa pun, jangan tinggal solat. Tinggal solat, kafir. Allah. Tadi saya baca hadis yang sama kuliah subuh ni. Saya nak repeat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, tinggal dengan sengaja, maka kafir terang-teranglah dia. Jangan tinggal solat. Tinggal satu solat, tinggal dengan sengaja, qada macam mana pun, tinggal dengan sengaja ni susah nak diterima oleh Allah. Dengan sengaja. Tapi kalau tinggal terlupa, lain. Masa dia ingat, qada terus. Tapi sengaja kan, antara maghrib dengan isyak, tengah-tengah orang azan, dia ajak isteri dia dengan anak dia, dengan cucu dia musim cuti ni, naik kereta, mari kita pergi dekat Pantai Lido. Allah, tuan-tuan cuba bayangkan. Ada tak nanti taman-taman ini waktu maghrib melintas surau, nak pergi makan tom yam, bawa anak, betul-betul time maghrib? Ada. Macam mana nak mati dalam Islam? Solat. Jangan tinggal solat. Maaf lah tuan-tuan, saya nak sebut. Ayah saya imam, guru agama, guru Quran. Mak saya guru Quran. Saya minta maaf ni. Dalam pada penonton ni semua, saya minta maaf. Saya sembahyang sejak umur 5 tahun, tuan-tuan, 5 tahun. Rasanya tak tinggal lagi lah. Saya belajar di luar negara, di Amerika, 6 tahun setengah. Rasanya tak tinggal lagi solat. Tak tinggal solat. Kat mana? Kat kapal terbang solat, turun kapal terbang solat, dekat departure lounge solat, musim sejuk, salji yang turun begitu lebat, solat. Apa? Di mana yang tak solat? Jadi jangan tinggal solat. Yang ketujuh, untuk mati dalam Islam. Mati dalam Islam, tajuknya tuan-tuan, mati dalam Islam, itu tajuk kita. Untuk mati dalam Islam yang ketujuh, tidak lain dan tidak bukan, insya-Allah tuan-tuan ya, mari kita hari-hari gugurkan sifat mazmumah, tambahkan sifat mahmudah. Apa dia sifat mazmumah? Sifat mazmumah, sifat apa? Agak-agak, sifat apa sifat mazmumah? Baik. Dah 3 tahun, 4 tahun kita berkuliah kat sini. Sifat mazmumah ni sifat yang keji. Apa dia?
tamak, mazmumah. Cemburu buta, mazmumah. Malas nak ke masjid, mazmumah. Malas sembahyang, mazmumah. Malas buka Quran, mazmumah. Bergaduh dengan mak mertua, mazmumah. Betul kan? Apa lagi? Sombong, mazmumah. Riak, mazmumah. Kan? Pakai minyak wangi lebih bukan untuk suami, untuk keluar, tunjuk pada orang, mazmumah. Pakai gelang, selak sikit tangan, sikit dia selak tangan, mazmumah. Itu dia. Dan tingkatkan lawan mazmumah tadi apa dia? Mahmudah. Min ham min waw dal yata titik tu mahmudah. Mim waw dal ta mahmudah. Apa mahmudah? Tadi sayang Allah mahmudah, sayang Rasul mahmudah, sayang mak mahmudah, sayang bapa mahmudah, sayang jihad mahmudah. Ya. Suka melawan anak yatim mahmudah, suka tengok orang miskin mahmudah, kan? Infak kepada surau mahmudah. Besok nak buat gerai-gerai pada hari raya, pada bulan Ramadan besok, kita bawa suami kita pergi jumpa Ustaz Azizan. Nah, Azizan ambil RM200 ni. Itu mahmudah. Bakhil apa? Mazmumah. Kedekut apa dia? Mazmumah. Mengadu domba, mazmumah. Kan? Suka cari, suka nak bergaduh, mazmumah. Jadi kita kumpulkan kata tadi, gugurkan sifat-sifat mazmumah, kumpul tambahkan sifat-sifat mahmudah. Yang ke-8, saya nak bagi 10 ni. Untuk yang ke-8 dah buat. 8 sesuai yang ke-8, insya-Allah 8. 8 tuan-tuan, kita dalam rumah tangga kita ni nak tunjuk akhlak yang baik. Tunjuk akhlak yang baik. Tuan-tuan simple akhlak. Tak tahu saya, orang lain saya tak tahu. Saya ada 8 orang anak. Tapi menghormati anak saya tak pernah keluar bilik saya, tuan-tuan, tak pakai t-shirt, tak pakai baju, tak pakai apa, kain telundih aja, saya tak pernah buat. Anak saya tak pernah tengok saya punya badan, tuan-tuan. Tak pernah tengok anak saya badan saya. Yang pernah tengok badan saya seluruhnya isteri saya saja. Pasal saya hormati anak saya. Tak boleh belengging gitu kan, dengan anak bercakap belengging. Tak boleh. Itu satu. Bahasa, rendahkan bahasa rendah. Cakap dengan suami rendah. Bang. Saya selalu sebut, kalau suami kita 4 tahun lebih muda daripada kita, jangan panggil nama aja. Sifat tak elok tu. Din. Nama Baharudin suami dia. Din. Pekak orang tua ni. Ada pada ujung ni. Pekak orang tua ni. Tak boleh. Walaupun 4 tahun lebih muda daripada kita, panggil abang. Lenggokkan sikit suara. Abang. Gitu. Abang oi. Macam mana Taman Seroja itu? Tanah. Jangan tinggikan suara. Macam saya dengan mak saya tak boleh tinggikan suara. Anak kita tak tahu ada. Man, tolong man, dah habis. Minyak dah habis. Alah, kedai. Gitulah jawapan anak kita. Ini anak syurga ke anak neraka? Pasti neraka. Dia tak boleh. Uffin wala tarhamhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dalam surah Al-Isra. Pun tak boleh, pun tak boleh. Meninggikan suara dengan mak tak boleh. Tak boleh. Berjalan depan mak pun tak boleh. Tuan-tuan tengok balik nanti tengok anak kita tengok TV. Perempuan sekali-sekali duduk depan TV. Anak kita yang laki-laki baring kat sofa, kaki dia betul-betul dekat wajah mak dia, kaki dia gitu. Boleh ke? Yang perempuan ni, yang maknya tak cakap apa pun, bapak dia sebelah sana tak cakap apa pun. Patutnya bapak
Man. Is that the way? How you put your feet now facing your mother and very close to the body of your mother. That's not the way, man. Bagi tahu terus. Tak boleh. Akhlak anak kita, tuan-tuan. Kita duduk apartmen. Berapa orang duduk apartmen? Anak duduk apartmen. Mak kita dah keluar daripada pintu. Kita yang berlari pergi pincit kita kan lift. Ada lift? Tak ada lift ya? Ada lift? Tak ada lift. Tak ada lift. Anak kita pimpin kita naik tangga, katalah tingkat 2, pimpin. Itulah akhlak yang baik. Orang tengok pun ada dakwahnya. Tengok anak Kasim tu, tengok aku tengok bila isteri dia balik, anak dia berlari pimpin tangan dia naik anak tangga demi anak tangga, dia pimpin tangan mak dia. Mak dia sihat lagi, tapi dia saja nak pimpin, nak tunjuk hormat kepada mak dia. Ni berapa orang yang pimpin kita? Perempuan, kalau perempuan umur 40 tahun, 50 tahun ada anak, pimpin. Jangan tunggu ayah, mak umur 70, 80. Sekarang ni nak tunjuk kasih sayang kepada dia. Dah siap makan semua, dah siap dah atur kat meja. Kursi yang paling cantik sebelah menyebelah mak dan ayah. Jangan duduk, bagi tahu adik-adik. No. That's for mama, that's for ayah. Makanan yang paling sedap dah dapat gaji dia kan? Dah dapat gaji dah. Udang yang besar, udang galah. Baru ni beli kat Mersing. Udang yang paling besar untuk mama, udang yang kecil sikit untuk ayah, ekor-ekor udang untuk anak. Betul, serius tuan. Itulah cara dia itu. Apa pun mak. Tuan-tuan kena latih. Kalau misalnya katakanlah anak, tuan-tuan mak kita panggil ayah dengan panggil serentak panggil. San, dia panggil serentak. Mak panggil, ayah pun panggil. Cari di mana suara mak dulu. Cari mana suara mak. Ya mak, bagus. Ya. Apa pun mak dulu. Duduk kat kursi mak dulu. Kursi yang paling elok mak dulu. Udang tadi. Udang ada telur. Telur udang ada ke? Otak udang kan? Kepala dia sedapkan kepala dia. Ini udang galah ni, cerita udang galah ni. Bagi mak dulu. Apa pun mak dulu. Buka pintu nak masuk kereta, mak mak dulu masuk, bapak sebelah sana. Kita tak buat macam itu tentang kita. Jadi anak kita pun tak tahu hormat kepada mak ayah. Inilah orang nak mati dalam Islam. Inilah akhlak yang baik. Apalagi akhlak yang baik. Anak kita balik, tuan-tuan, balik ni bercuti ni, makan, semua letak dalam sinki. Siapa yang nak cuci? Datuk dia lah, nenek dia lah yang berumur 72 tahun tu. Itulah yang nak mencuci. Itu hamba kepada anak, hamba kepada cucu. Itu bukan orang nak mati dalam Islam. Itu bukan akhlak yang baik. Perempuan ni, lagi satu penghambaan ni saya nak sebutlah tuan-tuan ni. Anak kita beranak aja hantar rumah mak, beranak hantar rumah mak. No lah. Saya dan isteri dah bagi tahu anak-anak. No. Mak nak mengaji, mak nak pergi masjid, ayah pergi kerja, ayah nak berjihad, ayah nak tubuhkan anjung husnul khatimah. Tak mau. Carilah, engkau pandailah cari. Jangan hantar rumah mak. Hujung minggu memang datang. Ayah suka tengok cucu, ayah suka timbang cucu, ayah suka cium cucu. Tapi nak jaga, cukuplah. Mak dah basuh berak 8 orang dah. Tak mau orang yang ke-9, tak nak. Kata dia, anak kita dendam kat rumah kita. Rumah lah kecil, apartmen 3 bilik kecil, dam lah kat situ. Kita, mak dengan sakit lutut, mak lai. Betul. Okey, itu yang berapa tadi? 8 dia. Yang ke-9, yang ke-9 ni untuk kita membolehkan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jangan tinggal satu hari daripada kita tidak membaca Al-Quran. Buka Quran.
Tuan-tuan, dalam satu hadis pendek, tuan-tuan dengar hadis pendek ini. An-nazaru fi kitabillah ibadah. Pendek aja hadis tu. Apa dia kata? Melihat Al-Quran, melihat, bukan baca lagi. Melihat Al-Quran itu ibadah. Lihat. Anak kita ada 6 orang kat rumah. Siapa yang tengok Quran? Siapa yang baca Quran? Siapa yang mentelaah Quran? Siapa yang mentadabbur Al-Quran? Quran terpinggir, terasing, tak ada orang pegang. Tak ada orang pegang. Akhirnya bapa tak boleh baca Quran, mak tak boleh baca Quran, anak sulung tak boleh baca Quran, anak nuba tak boleh baca Quran, anak bongsu pun tak boleh baca Quran. Hiduplah dalam rumah itu semuanya tak boleh baca Quran dengan baik. Tajwid langsung tak belajar. Kan? Tak belajar. Berapa harakat nak baca? Waladdallin. Berapa harakat nak baca tu? Dal. Kalau waladdallin, betul-betul. Waladdallin. Tuan-tuan, itu Quran. Mesti Quran ni, sikit lagi saya nak berhenti dah ni, Cik Azizan. Dah 10.30. Kita mula tadi dalam 9.35. Saya janji tadi 40 minit, sekarang dah 1 jam dah. Tak apalah, kita dah raihkan kawan kita kan ni. Alhamdulillah. Sekarang dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah 12 orang dah. Tuan-tuan, orang yang datang majlis ilmu ni, masa dia masuk ke surau ni, ada ulama sebut di belakangnya 60,000 malaikat. 60,000 malaikat, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi pasar, 60,000 iblis. Allah tak suka pasar. Allah tak suka bilik air. Allah tak suka pasar. Tapi kalau pergi masjid, 60,000 malaikat ikut di belakang. Aduh, apa malaikat bukan? Subhanallah, subhanallah. Tiap langkah tu malaikat kata, ampunkan dia wahai Allah, ampunkan dia wahai Allah, ampunkan dia wahai Allah. Tanda ketentuan ni. Okey. Tadi apa yang ke-9 saya kata tadi? Al-Maca Al-Quran. Al-Quran ni sebagai qarin, dipakai qarin. Qarin ni yang paling hampir dengan kita. Something that we cannot live without. Tak ada dan kita tak boleh hidup. Al-Quran. Besok tuan-tuan, pembaca Al-Quran dikubur-kubur besok. Mungkin nakir nak pukul perempuan, nak pukul. Dia nak pukul kepala, nak pukul kepala. Jeng 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 jeng. Al-Quran pergi kat kepala. Apa dia kata? Dia baca aku pagi, dia baca aku petang. Aku nak memperisai dia. Tak tahu memperisai dia. Aku nak perisai dia. Nak pukul pula kaki. Jeng 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 jeng. Al-Quran kat kaki. Aku dibacanya saban malam sebelum tidur. Dia baca surah Al-Mulk. Akulah memperisaikan dia. Jangan pukul dia. Jadi kalau kita tak baca macam mana apa? Apa dia? Perempuan? Hari-hari perempuan tengok drama Akasia. Apa lagi? Prabidona. Drama aja TV kita ni. Tahulah tuan-tuan, macam mana nak mati dalam Islam. Drama tu boleh kita mati dalam Islam. Pelakon drama tu boleh buat kita mati dalam Islam. Pengarah drama tu boleh buat kita dalam Islam. Jalan cerita drama yang bersiri, siri 1, siri 2, siri 3, siri 4, siri 5 boleh bawa kita mati dalam Islam. Yang ke-10, itu Quran tadi. Yang ke-10 tuan-tuan, doa. Banyak doa. Kenapa sikit-sikit doa? Setidak-tidaknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Hafal dengan betul, sebutan betul. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah tak betul. Wa fil wa fil akhirati hasanah. Waqi bukan waqi. Waqina azab bukan azabannar. Wahai Allah, kan, jadikan berjayakan aku di dunia, berjayakan aku di akhirat. Satu lagi sambung doanya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Hafal dua ni. Minta Allah. Doa. Okey. Doa untuk menjadikan kita Muslim selalu tercatat doa untuk mak yang telah pergi, untuk ayah yang telah pergi, untuk suami yang telah pergi, untuk isteri yang telah pergi, untuk anak-anak yang telah pergi, untuk guru-guru yang telah pergi, untuk pejuang-pejuang Islam yang telah pergi. Doa. Doa, tuan-tuan, doa. Doa kan. Kita kalau tuan-tuan dengar Datuk Harundin, Profesor Harundin, adik dia pernah meninggal. Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz kan ya. Doalah sekali sebut nama dia, Harundin. Pejuang-pejuang ni tuan-tuan ni. Banyak pejuang-pejuang kita ni yang berjuang betul-betul untuk menegakkan Islam. Doakan. Jadi doa untuk diri kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku banyak dosa, wahai Allah, Engkau bukakanlah pintu tabir. Jangan ada tabir, jangan ada hijab yang menutup iman aku, yang menutup takwa aku, yang menutup hati aku. Ya Allah, ya Allah, matikan aku dalam Islam, matikan, nangis-nangis, mati aku dalam Islam, matikan aku dalam Islam, ya Allah. Ya Allah, bila saat aku nak mati nanti, biar anak aku datang membisikkan di telinga sebelah kanan aku, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Minta pada Allah, nangis. Kena nangis di depan Allah. Kalau perempuan, tuan-tuan, tak menitiskan sebutir air mata di hadapan Allah, tak tahulah tuan-tuan kerasnya hati kita. Tadi pagi saya punya kuliah subuh, hati yang mati. Tajuk dia hati yang mati. Jadi ya 10 perkara kan, 10 perkara dah. Banyak lagi lah tuan-tuan, tapi cukuplah setakat itu kan ya. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan ya? Saya sekarang sedang mengusahakan, saya dah bagi tahu Azizan dah, namanya Anjung Husnul Khatimah. Mana Pak Saleh kita punya apa? Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah ni sebuah kompleks. Letaknya di negeri Selangor, Hulu Langat. Pernah dengar Hulu Langat? Dekat dengan Kajang. Hulu Langat jangan dengar, Kajang selalu dengar kan? Pasal apa selalu dengar Kajang? Sate Kajang. Sate Kajang sate siapa? Sate Samuri. Okey, sate Kajang. No. Di Kajang, di Hulu Langat, kami nak bangunkan bangunan dengan tanahnya harganya 13 juta ringgit. 13 million ringgit. Bangunkan. Gunanya apa? Gunanya nak panggil orang mari mati dalam Islam. Itu je. Mari mati dalam husnul khatimah, mari mati dalam Islam, mari mati dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita mati sayang Allah, mari mati sayang Rasul, mari mati sayang umat, mari mati sayang mak, mari mati sayang ayah, dan mari mati sebagai orang yang beriman. Itu guna dia. Bagi semua ni. Yang muslimat. Cukup ke tu? Cukup. 12. Belakang dia lagi. Okey. Cuba tengok dia punya apa. Itulah dia punya paras rupa. Tengok paras rupa dia. Kita punya kompleks. Namanya Anjung Husnul Khatimah. Okey. Yang kita nak bangunkan ni, cara membangunkannya wakaf, zakat. Wakaf, zakat, sedekah, infak, apa lagi? Amal jariah, amal soleh, fi sabilillah, fidyah. Itu cara dia. Bukan untuk keuntungan. Satu sen pun bukan keuntungan. Tanahnya saya dah beli. Duit saya dah beli. Ada sikit lah teman-teman bantu. 1 million harga tanah dia. Saya ansur sebulan 20,000 Azizan. Saya ansur sebulan 20,000.
Bukanlah saya nak bangga-bangga, riak, tidak. Tapi nak menggambarkan, inilah sikit usaha kita nak bantu agama. Inilah dia. Jadi bangunannya nanti 12 juta ringgit. Tuan-tuan tengok ada masjid. Yang mula-mula tu masjid pun boleh muat 1,000 orang. Tadi saya tanya Azizan, surau ni boleh muat dalam 200 dan 300 orang. Kita nak buat 1,000 orang. Maknanya masjid ini nanti 3 kali lebih besar daripada surau ini. Bila nak bangun? Bulan 7 tahun ini, insya-Allah, kalau semuanya teknikal dah sempurna, bulan 7. Siap 1 tahun, bulan 7 2021 siap. Tuan-tuan datang, orang Ketampoi datang. Datang untuk apa? Setiap kali datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Fasilitiesnya 3-star hotel. Makannya 3-star hotel, kediamannya 3-star hotel, katilnya 3-star hotel, tilam bantalnya 3-star hotel, layanannya 3-star hotel. Suasana ambience, dia panggil ambience. Suasananya 3-star hotel. Saya nak bagi yang terbaik kepada orang Islam. Nak terbagi yang terbaik. Siapa saja orang Islam, bila kita sebut Islam, saya lah, mesti yang terbaik. Yang terbaik kita nak bagi. Dan orang yang miskin atau yang miskin betul, kita ada badan penapis. Datang situ free. Tuan-tuan bayangkan, makan 3-star hotel, sajian 3-star hotel, and yet when they go there, they got it free of charge. Tak bayar pun. Siapa yang bayar? Yayasan saya dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Okey. Bagi tuan-tuan dekat sini, tuan-tuan Taman Seroja ni, mana ada miskin? Dia tak ada miskin ni. Jadi, tuan-tuan duduk dekat situ, setiap kali datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dia ada modul-modul. Modul ni maknanya dia ada dia punya modul-modul latihan. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Habis 3 hari 2 malam balik. Besok bila-bila dia lapang datang. Bila-bila lapang aja datang. 3 hari 2 malam lagi. Datang lagi 3 hari 2 malam. Itu kita untuk anak-anak kita, terutamanya anak yang berumur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an dan belasan tahun, mereka datang 4 kali. Dalam masa 2 tahun datang 4 kali. Tiap-tiap kali datang 3 hari 2 malam. Ini anak-anak. Wajibkan anak-anak pergi. Tonton tengok. Datang yang pertama 3 hari 2 malam, apa ilmunya? Pasal nak mati dalam Islam ni. Ilmunya ialah kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa. Penting ke tak penting, tuan? Saya nak tanya, penting ke tak penting? Kasih sayang dan adab tertib menjaga ibu bapa. Kalau tuan-tuan tak buat ikut kursus ini, tuan-tuan, besok masa sembahyang jenazah, tuan-tuan, sop pertama tak ada anak kita, sop kedua tak ada anak kita, sop ketiga tak ada anak kita, tuan-tuan. Dia jaga kita besok. Bergaduh suami isteri, bergaduh suami isteri. Bila lah mak ni nak pindah ke rumah Alung ni? Bila? Dah lama rumah kita ni bang, dah 3 minggu dah. I letih lah layan mak. Itulah menantu kita. Tuan anak kita ikut cakap bini dia. Akhirnya I kata, mak, yelah bukan apa mak kan ya. Ina kan mengandung mak kan ya. Jadi beratlah kata nak layan mama dengan abah sebenarnya kan ya. Besok saya dah bagi tahu dah Angah pindah ke rumah Angah lah besok. Mak ni sebenarnya suka duduk rumah dia. Entah macam mana. Rumah tu tak tinggi, tangganya pun tak banyak. Dia suka duduk. Tapi dah nak buat arrangement macam tu, dia pun tak kata apalah. Dengan berat hati, okeylah Din, okeylah, tak apa, okeylah mak okey aja. Padahal dalam hati dia tu, engkau duduk rumah mak dulu sehingga engkau kahwin umur 29. Ada mak suruh engkau pindah ke mana-mana. Itu pula. Dalam hati dia tak cakap. Mak dia simpan, tuan. Dia tak cakap. Itulah. Jadi ini anak kita. Tuan-tuan, anak kita, ada anak kita, menantu kita balik saja kerja, mak bapak ada kat situ, tuan-tuan. Tak adalah nak menegur, balik masuk bilik kunci. Inilah menantu kita, tuan-tuan. Macam mana? Jadi orang tua tu rasa apa? Tuan-tuan kalau tua macam saya, tuan-tuan, you tend to be more sensitive, extra sensitive. Bayang, anak kita melintas kat kita, tak tegur pun, masuk bilik kunci. Macam mana? Kita rasa apa? Kadang-kadang, tuan-tuan, yang saya tulis ini buku saya tulis. Ini buku yang ke-41. Saya dah tulis berapa buku, tuan-tuan? 41 buku.
Ini buku yang ke-41. Apa tajuk buku ni tuan-tuan? Ini untuk anak-anak kita mesti baca. Anak kita mesti baca buku ini. Apa tajuknya? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saudara, saya pujuk anak-anak. Banyak bahasa pujukan kat sini. Pujuk mereka jaga mak, jaga ayah. Kamu lapar tak apa, biar mak makan. Kami tak ada. Kamu tak selesa, bagi mak selesa. Kamu tak ada kipas bilik kamu, bagi mak ada kipas. Kamu tak ada aircon bilik kamu, bagi mak ada aircon. Kamu duduk dalam kereta, cucu-cucu kamu cari tempat yang aircon, yang selesa, tempat mak, tempat ayah. Cucu-cucu cari tempat-tempat yang lain. Itu dia tuan-tuan, anak-anak kita ni. Tapi yang pentingnya tuan-tuan sekali ialah, ada tak anak kita mendoakan kita hari-hari? Macam mana dia nak doa? Dia tak semayang, dia tak jaga semayang, dia tak reti semayang pun. Macam mana dia nak doa? Dia tak datang surau Taman Seroja ni, surah Aman ni dia tak datang. Macam mana dia nak berdoa? Tuan-tuan, kadang-kadang anak dara kita haid, patutnya 7 hari, dah 11 hari, 4 hari lebih, dia tak mandi lagi tuan-tuan ni. Senyap dia kita pun. Inilah yang berlaku. Okey, ini buku yang ke-42. Buku ini, tajuk dia tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya tulis buku ni tuan-tuan pasal saya sedar kawan saya banyak. Tan Sri kawan saya, orang middle class kawan saya, the lower class pun kawan saya. Kebanyakannya tuan-tuan minta maaf lah, tak bersedia untuk mati lah tuan-tuan. Kan sembahyang tak jaga lagi tuan-tuan semua tak bersedia Quran tak baca lagi, tak boleh baca Quran lagi, masjid tak pergi lagi, kawan-kawan masjid dia tak berkawan lagi. Jadi saya pun tulis buku ni, sebahagiannya saya rasa dakwatnya bercampur air mata tuan-tuan. Sedih saya tengok diri saya dan kawan-kawan. Takut kita mati tidak dalam Islam, mati tidak dalam iman, mati tidak dalam taqwa, dan mati tidak dalam ihsan. Inilah syaratan akhir saya yang saya beri kepada umat, untuk mencelikkan mata umat supaya mati dalam Islam, mati dalam iman, insya-Allah. Tajuk buku ni Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tentang buku ni ada di luar, dan yang itu tadi, yang anjung Husnul Khatimah tu, tuan-tuan dermalah, derma sikit yang mana patut. Nanti ronde, kalau tak derma sekarang pun tak apa. Tuan-tuan ada nombor semua ada. Nombor akaun ada. Tuan-tuan bincang dengan suami. Inilah, ingat tadi tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tadi ada 4 perkara tadi. Sayang Allah, sayang Rasul, sayang mak dan ayah. Yang keempat, jihad. Inilah jihad. Bila lagi? Bila lagi? Masa tuan-tuan sehat inilah kita nak derma. Tu nak buat gerai kat sana. Masa tuan-tuan sehat inilah segala duit perbelanjaan tu kita ambil sikit untuk kita infakkan. Jangan nama dah sampai kat sini baru nak menginfak. Itu tak diterima lagi Allah. Bila nyawa sampai ghargharah, ni namanya ghargharah, tak diterima lagi dah. Jadi sekarang lah, mudah-mudahan insya-Allah. Di luar nanti tuan-tuan, mana kita punya apa tabung kita mana? Ada di luar. Dekat luar. Sebelah sini. Dekat perempuan ni. Dekat tempat makan ke apa? Bukan. Kat meja makan. Okey. Makan buku. Ataupun kalau misalnya boleh online, tuan-tuan boleh online. Kalau online tu bayar posting lah. Ada postage dia. Kita boleh hantar, kita hantar dengan pos. Kalau misalnya tak sempat hari ni lah, kita boleh hantar dengan pos. Dan satu lagi yang akhirnya tuan-tuan dan puan, pergilah kepada Facebook saya tu. Pergilah. Sama ada Al-Amin, ni Al-Amin ni Live Al-Amin ataupun Hasan Muhammad Ali. Hasan Hasan Muhammad Ali. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat. Tuan-tuan yang sekarang ni, ceramah sekarang ni, tuan-tuan boleh download lah, ambil, masuk dalam tuan-tuan punya Facebook dan sebagainya, hantarkan kepada anak-anak, semua sahabat-sahabat, biar semuanya dengar tuan-tuan, insyaAllah. Cukup setakat itu tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak surau, khususnya kepada saudara Azizan yang menyebut saya datang kemari. Dan saya pun tidak boleh berlama-lama di sini tuan-tuan. Tepat pukul 11 saya kena berangkat
kerana kena sampai di Kuala Langat, kena sampai di Banting, di Masjid Labuhan Dagang, keluar maghrib. Kita kena sampai eloknya dalam pukul 5, dapat lunjuk-lunjuk kaki dalam 1 jam, bolehlah kita pergi ke masjid itu nanti insya-Allah. Ya. Dan saya kena bersedia besok pagi-pagi, besok Pak Saleh besok pagi-pagi ada kuliah subuh. Pagi-pagi ada kuliah subuh di Bandar Hussein On di Kuala Lumpur insya-Allah. Ya. Jadi cukup setakat itu. Terima kasih kepada Azizan, terima kasih kepada semua, terima kasih kepada puan-puan, terima kasih kepada tuan-tuan. Allah memberkati usaha kita ini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam taqwa, matikanlah kami dalam ihsan. Ya Allah, Engkau lorongkanlah kami kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, wahai Allah. Jangan Kau simpang siurkan jalan kami, jangan Kau simpang siurkan kehidupan kami, wahai Allah. Jangan Kau jauhkan kami daripada Engkau, jangan Kau jauhkan kami daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau jauhkan kami daripada tokoh-tokoh agama, jangan Kau jauhkan kami daripada rumah Engkau yang namanya masjid dan surau, wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tambatlah kami dengan Al-Quran, tambatlah kami dengan surau, tambatlah kami dengan majlis ilmu. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau kasih kepada kami, kami kasih kepada Engkau. Engkau sayang kepada kami dan kami sayang kepada Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Dosa kami yang terbanyak kepada Engkau sebagai Khalik. Dosa kami yang terbanyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kami yang terbanyak kepada ibu kami yang masih hidup atau telah pergi bertemu dengan Kau. Dosa kami terbanyak kepada ayah kami, sama ada yang masih hidup atau telah pergi bertemu dengan Kau. Dosa kami kepada isteri kami, dosa kami kepada suami kami, wahai Allah. Dosa kami kepada anak laki-laki kami, anak perempuan kami. Dosa kami kepada adik abang dan kakak kami, pakcik dan makcik kami, jiran tetangga kami, dan sahabat-sahabat kami. Ampunkan, wahai Allah, ampun, wahai Allah. Dosa mulut kami, dosa lidah kami, dosa telinga kami, dosa mata kami, dosa kaki kami. Ampunkanlah, wahai Allah, ampunkanlah, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tanamkan rasa kerinduan kami kepada surau ini. Tanamkan rasa kerinduan kami kepada surau ini. Tanamkan rasa kerinduan kami kepada majlis ilmu yang diadakan. Tanamkan kerinduan kami kepada imamnya, kepada bilalnya, kepada syiahnya. Tanamkan kerinduan kami kepada fungsi surau ini untuk membawa kita ke jalan Engkau, wahai Allah. Ya Allah, akhirnya, wahai Allah, matikan kami dalam Islam, wahai Allah. Matikan kami dalam Islam, wahai Allah. Matikan kami dalam Islam, wahai Allah. Kau tolong kami, wahai Allah. Tolonglah kami, wahai Allah. Matikan suami kami, isteri kami, anak-anak kami dalam Islam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matikan kami dalam Islam, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.